Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ni cikgu buat record video je sebab ada kerja sekejap lagi. Ada urusan kat sekolah. So hari ni kita nak sambung tajuk kita iaitu tajuk sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, hari ni kita nak pergi satu topik yang baru. Okey, iaitu bagaimanakah anda membina mentafsir plot kotak bagi sesuatu set data tak terkumpul? Okey, minggu hari tu kita dah belajar macam mana nak cari julat antara kuartil, variance dengan sisihan piawai. Okey, ini adalah sambungannya. Okey, inilah tajuk kita hari ni. Kita nak membina dan mentafsir plot kotak bagi satu set data tak terkumpul. Okey, ni dia gambar blok kotak. Ada yang median dia kat tengah-tengah. Ada yang median dia ke kiri sedikit. Ada yang median dia ke kanan sedikit. Ada 3 bentuk. Okey, bila kita nak bina, plot kotak, ada 5 perkara yang perlu kita cari. Baru kita boleh bina plot kotak kita. Kalau tak ada benda tu, maka plot kotak kita tak lengkap. Apa dia benda yang perlu ada iaitu nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, nilai maksimum. Okey, semua ni awak dah tahu, dah kenal. Sebab tajuk-tajuk sebelum ni kita dah sentuh dah. Okey, kat mana kedudukan ke-5 nilai ni dalam plot kotak? Okey, dekat sini. Okey, mula-mula sekali kita plotkan nilai minimum. Plotkan kuartil pertama. Plotkan median. Plotkan kuartil ketiga dan plotkan nilai maksimum. Okey, lepas tu kita buat kotak. Di antara kuartil pertama dengan kuartil yang ketiga, manakala median dia kita gariskan tengah-tengah dan kita tambahkan sungut pada nilai maksimum dan sungut satu lagi pada nilai minimum. Okey. Okey, kita try buat. Cikgu tunjukkan contoh. Okey, ni dia contoh yang cikgu nak tunjukkan. Okey, dia bagi kita satu set. Okey. Okey, satu set data. Okey, sekarang ni cikgu nak cari 5 perkara tadi. Itulah nilai minimum, kuartil pertama, median dan kuartil ketiga dan nilai maksimum. Okey, so daripada data ni macam biasalah, macam sebelum ni cikgu dah ajar, kita kena susun dia dulu dalam mengikut tertib menaik. Okey, 20, 1, 2, 3. 21, 1, 2, 3. 23, 1, 2. 24, 1, 2, 3. 25, 1, 2, 3. Manakala 26, 1, 2. Tak muat cikgu letak kat sini lah. Dan 27, 1, 2. Manakala 28, ada 1, 2, 3. Okey, 20 ni cikgu tertinggal ni. 20 ni. 20 ada 4 lah. 1, 2, 3, 4. Okey. So cikgu kirakan data dia cukup tak? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, betul lah. Ada 22 data. Okey, sekarang ni cikgu nak, kita dah boleh tahu nilai minimum dia paling kecil 20. Manakala nilai paling besar ialah 28. Okey, nak cari kuartil, kita cari median dulu. Okey, kita ada 22 data kan? 22 data ni genap. Genap kita takkan dapat data tu tepat-tepat tengah-tengah. Kita akan dapat di antara. So 22 data bahagikan kepada 2, so 11 data ke 11 data. Okey, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okey, 11 data. 22 data dibahagikan kepada 2. Okey, so median tu di antara ni. Di antara 24 dengan 24. 24 tambah 24 bahagi 2. Dapat 24 juga. Okey, nak dapat kuartil pertama, tengok sebelum median. Sebelum median ni median. Sebelum median ada 11 data. 11 data ganjil. So, kalau ganjil, kita akan dapat nilai tepat tengah-tengah. So, 11 kita bagikan 5 kepada 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. So, sinilah tengah-tengah ni. Kuartil pertama, 21. Kuartil yang ketiga, sama juga ada 11 data. So, kita bagikan dia kepada 5, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. So, tengah-tengah ni. Kuartil yang ketiga. So, 26. Okey, so dah dapat nilai ni. Kita akan plotkan menggunakan kertas graf. Okey, kita ada 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28. Okey, so kita pun plotkan. Okey, minimum eh 20, 21, 24, 26 dan juga 28. Okey, di antara median tu di antara kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga ni kita buatkan petak berbentuk kotak petak. Okey, di tengah-tengah ada median ni kita buat garis. Manakala sungut sebelah kanan dan sungut sebelah kiri. Okey, dah pun jadi plot kotak. Senang je kan? Okey, sekarang kita nak pergi mentafsir. Kita nak mentafsir. Nak mentafsir plot kotak. Ini dia latihannya. Okey, so dia bagi kita plot kotak siap-siap. Apa yang soalan dia nak? Okey, dia suruh kita cari nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, nilai maksimum, julat data dan julat antara kuartil. Okey, so maksudnya kita nak mentafsir dia lah. Okey, so kita keluarkan nilai-nilainya. Okey, nilai minimum kat sini 15. Kuartil pertama, okey, ini ada 5, jarak dia 5. So, maksudnya satu kotak tu, dua kotak tu satu unit. 16, 17, 18, 19, 20. So, dia ada dekat 16, 17, 18. 18.5 kat sini. Okey, kita tengok pula median 25. Kuartil ketiga 31, 32, 33, 33 dan nilai maksimum 41, 42, 43,
43.5. Okey, dia nak julat kan? Julat data nilai paling besar, nilai maksimum, tolak nilai minimum. Maka jawapannya ialah 28.5. Manakala julat antara kuartil ketiga tolak kuartil pertama, RM14.5. Okey. Itu saja, mudah je. Tak perlu nak banyak contoh kot cikgu rasa. Sebab sangat mudah, kalau awak rasa tak faham boleh ulang lagi video ni. Okey, so kita pergi latihan. Untuk hari ni, cikgu nak jawab praktis 8.2C. Okey, cikgu nak bina satu blok kotak, jawab 1A je lah. Dan mentafsir blok kotak soalan nombor 2 semuanya lah. Okey, ini adalah TP3/TP4. Okey. Okey, kemudian pula kita pergi pula okey, selepas blok kotak kita nak pergi tajuk yang lain, iaitu okey, sekejap okey, ni dia. Apakah kesan perubahan data terhadap serakan? Okey, maksudnya kita dah ada satu data. Kita dah kira variance, kita dah kira CCM piawai, julat, kita dah kira semuanya. Tiba-tiba ada perubahan data. Adakah kita nak kaji, adakah sukatan serakan yang kita dah kira tadi, julat, variance tadi tu, adakah ia akan berubah? Okey. So, inilah tajuk yang kita nak kaji. Apakah perubahan data terhadap serakan yang kita dah kira? Okey, perubahan data merangkumi kes-kes seperti berikut. Okey, apa yang berubah pada data tu? Ada 4 kes. Setiap data ditambah atau ditolak dengan satu pemalas secara seragam. Okey, maksudnya kita dah ada data dah. Contohlah 2, 4, 6, 8. Tiba-tiba data tu nak ubah, tambah atau tolak. Kalau tolak maksudnya setiap data kena tolak. Katakan tolak 1. So, dia jadi 1, 3, 5, 7. Data tu dah berubah. Sebabkan dah ditolak dengan pemalanya 1. Itu maksud dia. Yang kedua, setiap data didarab atau dibahagi dengan satu pemalas secara seragam. Okey, contohnya didarab. So, data tu dah berubah. Katakan didarab dengan pemalas 2. So, darab 2 terjadi 4. 4 darab 2, 8. 6 darab 2, 12. 8 darab 2, 16. Data dah berubah dengan pemalanya ialah 2. Darab 2. Okey, kewujudan nilai pencilan dalam set data. Nilai pencilan tu adalah nilai tu terlampau besar atau nilai tu tiba-tiba terlalu kecil. Okey, yang keempat, satu nilai dikeluarkan atau dimasukkan dalam satu data. Maksudnya tiba-tiba je 2 nak dikeluarkan dalam data asal. Ataupun tiba-tiba je ada data nak tambah, 9 pula nak tambah. Macam itulah maksudnya. Sama ada data tu dikeluarkan ataupun ditambahkan dalam set data yang sedia ada. Okey. Tengok ni nota ni. Tidak ada perubahan nilai sukatan serakan apabila nilai cerapan satu set data ditambah atau ditolak. Okey, maksudnya tak ada apa perubahan pun kalau data tu kita tambah atau tolak. Okey, kita bagi contoh. Okey, nanti dulu jap. Ada satu lagi nota. Okey, apabila setiap cerapan dalam satu set data didarab dengan satu pemalas, maka okey, yang ni ada perubahan. Kalau tambah tolak tak ada perubahan, darab bahagi akan berlaku perubahan terhadap sukatan serakan. Okey, macam mana kita nak ubah sukatan serakan kan? Takkan lagi nak kira balik. Tak perlu kira balik. Apa yang perlu kita buat ialah okey, julat, okey, katakan darab kan. Satu set data didarabkan dengan pemalas. Setiap data tu dah didarab. So, maksudnya tak payah kira julat yang baru, sukatan serakan nak kira balik semula, panjang kan? Tak perlu. Apa yang perlu kita buat? Julat, nak dapatkan julat baru, julat asal darab dengan pemalas. Katakan pemalas dia 2. Macam tadi kan?
So kena darab 2 lah. Julat yang asal darab 2. Kemudian julat antara kuartil pun darab je dengan pemalar dia. Manakala sisihan piawai pun darab dengan pemalar dia. Tapi variance lain sikit. Kita kena darabkan dengan pemalar kuasa 2. Ini special Kalau dibahagi pula pun sama juga. Tak payah nak kira sukatan serakan yang baru. Just ambil julat asal, bahagikan dengan pemalar. Julat antara kuartil asal darab bahagikan pemalar. Sisihan piawai pun bahagi dengan pemalar. Dan variance asal bahagi dengan pemalar kuasa 2. Okey, kita tengok contoh. Ni dia. Cikgu pilih contoh apa ni? Cikgu pilih contoh, satu contoh je lah Okey, tengok ni. Dia dah ada dah. Julat dah ada. Julat antara kuartil dah ada. Variance dah ada. Sisihan piawai dah ada. Sekarang ni dia kata setiap cerapan yang saya dapat tu ditambah 2. Okey, tambah dan tolak cikgu cakap tak ada apa-apa efek pun terhadap sukatan serakan tetap sama. So kita just tulis saja. Okey, didarab dengan 3. Okey, kalau darab ada perubahan. Maksudnya sukatan yang asal kena darab dengan 3. So 20 darab 3, 60. 16 darabkan dengan 3 dapat 48. Okey, variance. Tadi cikgu cakap variance kena darabkan dengan pemalar kuasa 2. So, dapatlah 54.0225. Cikgu bagi 4 tempat perpuluhan. Sisihan piawai pun darab dengan 3. 7.35. Okey, dibahagi dengan 4 pula. 20 bahagi 4, 5. 16 bahagi 4, 4. 6.0025 bahagikan dengan 4 kuasa 2. Variance kena pemalar tu kita kena kuasakan dia 2. 0.3752. Sisihan piawai .6125. Okey. Okey, itu saja. Okey, mudah kan? Okay, kita tengok pula yang lain. Okey, kita tengok ni. Apakah kesan terhadap sukatan serakan apabila suatu pencilan dimasukkan atau dikeluarkan? Okey, pencilan tu bermaksud nilai tu terlalu besar atau terlalu kecil. Okey, tengok ni dia bagi nota kat sini. Julat akan berubah dengan mendadak apabila satu pencilan dikeluarkan atau dimasukkan. Okey, julat antara kuartil pula. Julat antara kuartil kurang dipengaruhi apabila satu pencilan ditambah atau dikeluarkan dalam satu set data. Okey, kurang dipengaruhi. Okey, variance yang sisihan piawai. Variance sisihan piawai akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah. Okey, variance akan bertambah lah kalau pencilan ditambah ke dalam set data. Maksudnya nilai yang terlalu besar dimasukkan dalam data tu. So variance sisihan piawai akan bertambah. Jika beza antara nilai cerapan baru dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai semakin kecil. Maksudnya beza data yang terlalu besar, data tu tak ada beza, tak jauh dengan min, maka sisihan piawai itu akan kecil. Jika nilai cerapan yang dikeluarkan dengan min adalah rendah, maka nilai piawai baru akan semakin besar. Okey, yang ini kita kena just kirakan aja dan perhatikan data tu. Tak perlu nak hafal lah. Kita kira dan kita tengok dan kita buat conclusion.
Okey, berdasarkan data yang kita dapat tu. Okey, so kita tengok contoh. Sekejap Okey, kejap. Okey. Ni dia contohnya. Okey. Contoh 13 boleh tengok. Okey, set data, hitung sesian piawai seterusnya. Hitung sesian piawai yang baru. 4 dikeluarkan. Okey, ni min asal. Ni min asal, sesian piawai asal. Okey, 4 dikeluarkan. Okey, so tengok. Bila dah keluarkan, kita akan dapat min dia lebih besar. Sesian piawai pula akan dapat lebih kecil daripada asal. Apabila nilai yang jauh daripada min dikeluarkan, sesian piawai baru menjadi lebih kecil. Maksudnya nilai yang kita nak keluarkan tu 4. 4 tu jauh beza kan dengan 8.5. So sebab itu kita akan dapat sesian baru yang semakin kecil. Okey, 7 ditambah. Okey. Bila 7 ditambah, kita tengok min dia makin kecil, sesihan piawai dia pun kecil. Semakin kecil lah daripada asal. Apabila nilai yang dekat dengan min ditambah, sesihan piawai baru menjadi semakin kecil. Okey, kita tambah 7. 7 ni berhampiran dengan 8, 8.5 berhampiran. So, bila dia hampir dengan min, sesihan piawai dia semakin kecil. Kemudian 18 ditambah. Okey, besar juga 18 ni. So, kita bila tambah dapat min dia besar, sesian piawai dia pun besar. Apabila nilai yang jauh daripada min ditambah, sesian piawai yang baru menjadi semakin besar. Okey, cikgu nak bagi awak latihan. 8.2D, cikgu nak awak buat. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan juga nombor 4. Okey. Okey, ini TP3 dan TP4. Okey. Okey, seterusnya pula kita nak pergi bagaimanakah anda membanding atau mentafsir 2 atau lebih set data tak terkumpul? Okey, sekarang ni kan kita nak bandingkan siapa yang lebih baik, data mana yang lebih bagus. Contohnya, kilang A atau kilang B, mana yang lebih bagus? So, bila kita nak buat perbandingan, sukatan serahkan yang paling bagus, yang paling sesuai digunakan adalah sisihan piawai. Sisihan piawai yang paling kecil adalah lebih baik, lebih konsisten. Okey. Okay, tengok contoh ni. Okey, dia kira sisihan piawai. Siapa yang paling kecil? Kilang B. Maka kilang B adalah lebih cekap kerana sisihan piawai baginya adalah kecil. Siapa yang lebih kecil, dia adalah yang terbaik. Okey. So, bila awak dah jawab sisihan piawai, yang mana lebih kecil, awak kena bagi tahu. Dia lebih konsisten. Kena cakap lebih konsisten, lebih baik. Okey, so
Praktiskan diri 8.2E ni pun cikgu nak awak jawab. Cikgu pilih soalan satu saja. Okey, antara atlet A dengan atlet B, manakah yang lebih baik? Awak kena cari sisihan piawai. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Okey, cikgu harap awak boleh ulang mana yang awak tak faham, boleh ulang, atau awak boleh PM cikgu mana yang part mana yang awak tak faham, dan siapkan latihan untuk hari ini. Okey, terima kasih kelas.